Bismillahirrahmanirrahim. Alamat-alamat kecil menunjukkan hampirnya kiamat. Di sana ada tanda-tanda yang kecil menunjukkan bahawa dunia akhir zaman, hampir kiamat. Di antaranya ialah yang pertama, zahirnya fitnah-fitnah, yakni perkara-perkara yang menjadi ujian, dan banyaknya pembunuhan. Banyak perkara-perkara fitnah. Fitnah yang makna menggoda iman kita, menggoda keyakinan kita kepada Islam. Ujian harta benda, perempuan, pangkat dan lain-lain, dan banyaknya bunuh-membunuh di antara satu sama lain, yakni di antara orang-orang Islam. Berhubung dengan perkara ini, Rasulullah SAW telah bersabda, "Badiru bil a'mal qabla an ta'tiya fitanun ka qita'il laylil muslim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira." Kafiru adalih itu. "Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Rawahu Muslim. Artinya, bersegeralah kamu dengan mengerjakan amalan-amalan sebelum datangnya bencana-bencana yang menjadikan keadaan seperti malam yang gelap gelita. Seseorang itu mengaku beriman di sebelah pagi dan menjadi kafir di sebelah petang. Di sebelah petangnya mengaku beriman dan di sebelah paginya menjadi kafir, sehingga menjual agama dengan mata benda dunia. Ini antara tanda akhir zaman. Seseorang itu bermudah-mudah dalam perkara agama, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bukan sahaja kafir itu masuk agama lain, termasuk melakukan perkara yang membatalkan dua kalimah syahadat, menunjukkan tidak percaya kepada Allah, pada zatnya, pada sifatnya, pada hukum hakamnya dan peraturannya. Tak percaya pada hukum Islam, pada hukum hudud, hukum qisas. Tak percaya. Di waktu pagi mengaku Islam, belah petang jadi kafir. Belah pagi jadi kafir, belah petang beriman pula. Berubah-ubah sikap seseorang itu sebabnya kerana menjual agama dengan dunia, dengan wang duit, dengan pangkat, kesenangan hidup. Sanggup memudah-mudahkan perkara agama. Tidak istiqamah, tidak berpegang teguh dengan agama. Oleh kerana kita disuruh beramal, khususnya mengaji, belajar agama. Tanya orang, tanya ulama yang sungguh-sungguh ulama berkenaan dengan agama. Ulama yang beramal dengan ilmu dia, yang berjuang dengan ilmu dia, yang istiqamah dengan ilmu dia, yang sanggup mati dengan ilmu dia, yang menjadi waris Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Nabi-Nabi tak sanggup mati dalam menegakkan Islam, tak jual agama dengan dunia dalam menegakkan Islam. Ini Nabi-Nabi. Akan ada, cari orang-orang ini, cari kumpulan ini. Jangan bersendiri. Kalau bersendiri menyebabkan jadi hanyut. Dihanyut oleh kepahaman-kepahaman yang salah, sama ada akidah, syariat, ekonomi, politik,
akhlak dan lain-lain. Ini dia agama Islam. Kita kena faham. Bila memperkecilkan agama Islam, termasuk perkara yang sunat. Perkara yang sunat kita tak boleh hina pada agama Islam. Apalagi perkara yang wajib. Contohnya, Nabi suruh kerak kuku, sunat kerak kuku. Kerak kuku apa? Ikut Nabi apa? Kerak kuku. Kerak kuku je. Tapi bila menghina Nabi, menolak pandangan Nabi, perkara yang sunat, jadi kafir. Keluar daripada Islam. Bukan saja apa lagi benda yang wajib. Benda yang wajib sangat-sangat lagi lah. Dan memang hari ini kita melihat manusia bermudah. Makan riba, berzina, tak tutup aurat, memainkan agama, semayang. Lepas semayang pula, tak percaya ke Islam. Pergi ke Mekah, berbuat umrah, balik tak percaya ke Islam pula. Ini fitnah di akhir zaman. Sehingga agama dalam keadaan yang gelap. Gelap gulita, tak tahu yang mana agama, yang mana tidak. Bercapak duk habis. Beramal dengan agama. Tetapi dalam masa yang sama, menghina agama. Menghina mana-mana hukum Islam. Menyebabkan tidak istiqamah, tidak teguh di atas jalan yang betul, di atas agama Islam ini. Disebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut perintah dan meninggalkan larangan. Wa la tamutunna, dalam ilmu nahwu dengan makna taukid, bukan wala tamutu, diubah nun taukid. Wala tamutunna, jangan kamu mati sekali-kali, melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Terus meneruh dalam keadaan agama Islam. Jangan keluh-keleh, loleh-loleh dengan agama Islam ni. Sekali Islam, sekali dok, sekali Islam, sekali dok. Sekali semayang, lepas semayang pula hina Islam pula. Pergi ke Mekah, balik Mekah hina Islam pula. Ini dalam keadaan fitnah di akhir zaman. Ini tanda-tanda akhir zaman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yadri al-qatilu fima qutil wa al-maqtulu fima qatal." Faqila ya Rasulullah, كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار. أخرجه مسلم. Artinya, demi Tuhan yang diriku berada di dalam tangannya, tiadalah hilang dunia ini, yakni berlakunya kiamat, sehingga tiba kepada manusia suatu zaman di mana orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, dan orang yang dibunuh tidak tahu apakah kesalahan dia dibunuh. Lalu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana boleh berlaku yang demikian itu? Sabda Rasulullah SAW, berlakunya kacau bilau. Yang membunuh dan dibunuh kedua-duanya dalam neraka. Nabi kata, berlaku perang. Di antara hadis khutbah Nabi di Padang Arafah pada haji wada', haji selamat tinggal, khutbah yang panjang. Di antaranya yang akhir, la tarja'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kamu kufur selepas aku mati, Nabi kata. Kamu memancung leher di antara satu sama lain. Hari ini kita menyaksikan peperangan berlaku di Syria, berlaku di Iraq, berlaku di Yaman, akan berlaku di Saudi, akan boleh berlaku di mana-mana peperangan. Di antara orang Islam dengan orang Islam, kerana bencana dalam perkara agama. Pada awalnya
pertengkahan dalam masalah khilafah. Siapa memimpin negara selepas matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila Nabi mati, Nabi tidak wasiat pada sesiapa. Tak wasiat. Menyebabkan timbul 3 pendapat. Yang pertama, pendapat ahli bait, pendapat keluarga Nabi. Dipelopori oleh Abbas, disokong oleh Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Ini semua sahabat-sahabat Nabi yang Nabi janji masuk syurga. Mencalonkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak mencalonkan diri dia sendiri. Yang kedua, golongan Ansar, penduduk Madinah, mencalonkan pemimpinnya Sa'ad bin Ubadah. Berlaku perbahasan yang hangat. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah selesai sembahyang jenazah, tak sempat nak hadir masa tanam. Tinggal ditanam jasad Nabi oleh orang lain. Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah pergi ke Saqifah Bani Sa'idah menyampaikan ucapan. Abu Bakar menyampaikan ucapan supaya jangan bergaduh, jangan berkelahi. Bila Abu Bakar menyebut hadis Nabi al-a'immatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy, semua ada kelebihan. Muhajirin ada kelebihan, Ansar ada kelebihan, anak beranak Nabi yang masuk Islam bukannya kafir ada kelebihan. Ada kelebihan belaka. Dan Nabi mengatakan pemimpin daripada Quraisy. Quraisy dengan makna orang yang paling alim, yang paling berpengaruh. Oleh kerana kabilah yang paling besar ialah Quraisy. Quraisy kabilah yang paling besar, yang paling kuat di kalangan kabilah-kabilah Arab. Kabilah Nabi. Kalau pilih yang lain, orang tak tunduk. Apalagi berlakunya orang-orang yang sudah masuk Islam murtad. Memerlukan pemimpin yang menyatukan umat. Lalu Abu Bakar mencalonkan Umar dan Abu Ubaidah. Umar, Abu Ubaidah bangun, tidak, wahai Abu Bakar, engkau jadi khalifah. Lantik Abu Bakar jadi khalifah. Semua bersetuju, patuh pada Abu Bakar. Golongan Ansar, ahli bait Sayyidina Ali, menjadi ahli-ahli majlis syura, menteri-menteri Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali jadi penasihat, jadi hakim, jadi menteri. Umar, Uthman jadi hakim. Semua sahabat-sahabat yang besar menjadi menteri pada Abu Bakar. Sehingga berjaya menghapuskan golongan murtad. Bila Abu Bakar mati, ganti Sayyidina Umar. Semua terima Sayyidina Umar jadi khalifah. Jadi Amirul Mukminin, pemimpin negara. Setelah membuat keputusan mesyuarat, akhirnya Umar diterima. Semua sahabat-sahabat termasuk ahli bait, Quraisy dan tidak Quraisy, duduk bawah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mati Sayyidina Umar yang terbunuh syahid. Pilih Sayyidina Uthman. Terima Sayyidina Uthman jadi khalifah. Sayyidina Ali bersama dengan Sayyidina Uthman. Termasuk sahabat-sahabat lain sama Sayyidina Uthman. Tapi zaman Sayyidina Uthman berlakunya fitnah. Fitnah orang-orang yang baru masuk Islam. Ramai yang baru masuk Islam, tak faham agama. Zaman ni kau tak faham lagi. Ini zaman Sayyidina Uthman. Sehingga Sayyidina Uthman terpaksa menambahkan hukum-hukum agama dalam perkara siasah syariah. Dia tadi Sayyidina Uthman suruh bang 2 kali pada hari Jumaat. Kerana bang yang pertama orang tak hadir lagi. Bang 2 kali Sayyidina Uthman buat. Ada orang tunjuk pandak pada Sayyidina Uthman, bang sekali dia. Pandak pada Sayyidina Uthman dia.
Ini termasuk siasah syariah. Bang 2 kali dia terima oleh orang Islam Saidina Osman menjadi khalifah. Banyak hukum-hukum yang sebab-sebab berubah. Saidina Osman buat hukum ni. Dan berlaku Saidina Osman lantik anak beranak dia memegang jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Mungkin dia percaya pada anak beranak dia, tak percaya pada orang lain. Menimbulkan fitnah. Tak puas hati. Berlakunya pemberontakan orang-orang Islam. Membunuh Saidina Osman. Mati dibunuh Saidina Osman. Mereka pilih Saidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhum semua. Saidina Ali jadi khalifah. Keluarga Saidina Osman kalangan Bani Umayyah tak puas hati kerana tak hukum mereka yang dituduh bunuh Saidina Osman. Saidina Ali tidak boleh buat mudah-mudah ikat orang hukum je, tak boleh. Mesti ada cara dia. Berlaku peperangan Al-Jamal bila Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Zubair dan Talhah memimpin bala tentera untuk memerangi Saidina Ali. Berlaku peperangan Al-Jamal menyebabkan puluhan ribu sahabat mati. Orang Islam mati. Ini fitnah dalam sejarah Islam. Saidina Ali menghadapi keadaan yang sangat menyulitkan. Aisyah isteri Nabi, Zubair dan Talhah adalah salah seorang 2 orang daripada 10 sahabat yang Nabi janji syurga. Menyerang Saidina Ali. Terpaksa menghadapi keadaan ini. Tidak syak ulama mengatakan Saidina Ali yang betul dalam masalah ini. Di sana ada hadis-hadis yang menguatkan Saidina Ali adalah benar. Saidina Ali berjaya mengalahkan tentera Aisyah, Zubair dan Talha. Kemudian Muawiyah dan pengikutnya kalangan Bani Umayyah membawa tentera untuk menyerang Saidina Ali. Berlaku peperangan Siffin. Dalam peperangan ini dibuat tahkim. Dibuat tahkim menyelesaikan masalah. Muawiyah tak terima. Saidina Ali memerintah. Tak puas hati dengan tahkim, lari kalangan pengikut Saidina Ali. Timbulnya golongan Khawarij. Khawarij menyebabkan umat Islam berpecah 3. Syiah yang menyokong Saidina Ali dengan sekuat-kuatnya, taksub. Kemudian Khawarij yang tak sokong semua, tak betul berlaku. Kemudiannya yang menderhaka Borah Muawiyah, yang menderhaka lawan Saidina Ali. Tak dinafi Saidina Ali betul dalam masalah ini. Saidina Ali dibunuh oleh golongan Khawarij. Maka orang Madinah membai'ahkan Saidina Hasan menjadi khalifah, anak Saidina Ali. Muawiyah tidak tunduk pada Saidina Hasan. Akhirnya Saidina Hasan untuk menjaga perdamaian, menjaga dagang orang Islam, Saidina Hasan meletakkan jawatan pada khalifah. Biar Muawiyah lah. Beri ke Muawiyah jadi khalifah. Maka berlaku perdamaian. Tak bergaduh. Nabi sebut dalam hadis, inna ibni hadha la sayyid. Anak aku Hasan ni sayyid, menjadi pemimpin yang mensuluhkan antara orang Islam. Nabi sebut dalam hadis. Tiba-tiba Muawiyah lantik anak dia yang tak layak jadi khalifah untuk jadi pengganti dia. Anak dia tak layak jadi khalifah, jadi pengganti dia. Menyebabkan orang Islam bantah. Sayyidina Husain memimpin gerakan membantah ini. Dan berlakunya peristiwa Karbala yang terkenal pada 10 bulan Muharram. Sayyidina Husain dibunuh dengan zalim dalam peperangan di Karbala. Tak dinafikan. Bukan saja orang sunnah, termasuk orang syiah. Bukan saja orang syiah, termasuk orang sunnah. Mengenai Sayyidina Husain adalah Sayyidus Syuhada, penghulu mati syahid. Sayyidus Syababi Ahlul Jannah, penghulu pemuda dalam syurga. Dia sebut dalam hadis
Sayyidina Husain tak dinafikan. Berlaku peperangan, kemudian berlaku fitnah, orang Islam berpecah kepada Sunni, Syiah dan Khawarij. Berpecah kerana fitnah ini. Walaupun berpecah, tetapi ulama-ulama dapat meredakan keadaan. Dapat meredakan keadaan. Berpecah ini pada awalnya dalam masalah khalifah, bawa pada hukum hakam. Berpecah dalam hukum hakam. Ada betul, ada salah. Ada betul, ada salah dalam hukum hakam ini. Timbul masalah hukum hakam. Ulama-ulama di zaman mutaakhir mengatakan yang diiktiraf sebagai orang Islam, orang Islam ialah ahli sunnah dengan mazhab-mazhabnya, dan Syiah Imamiyah dan Zaidiyah dianggap sebagai orang Islam. Khawarij Ibadhi dianggap sebagai orang Islam. Mereka pergi haji ke Mekah beramai-ramai macam kita, semayang macam kita, cuma khilaf dalam masalah beberapa hukum cabang berkenaan dengan semayang yang tak boleh dikafirkan di antara satu sama lain. Tiba-tiba hari ini berperang tiga kumpulan ni, Sunni, Syiah, Sunni dengan Sunni, Khawarij, Syiah dengan Syiah berperang. Macam mana kita nak buat? Ini fitnah. Kita kena sedar ringkas ceritanya orang Islam menghadapi bencana Zionis. Zionis ialah kumpulan-kumpulan Yahudi, Freemason, dan kumpulan Yahudi yang muncul di akhir zaman untuk mencabar orang Islam. Jelas masih tak cukup, huraiannya panjang. Yang mengikut Zionis, ada dua Zionis, Zionis Yahudi dan Zionis Kristian. Zionis Kristian ialah Zionis mazhab Katolik dan mazhab-mazhab yang sepertinya Amerika, Eropah. Ini bergabung dengan Israel. Bergabung dengan Israel. Zionis Yahudi bergabung dengan Israel untuk menghadapi dunia Islam. Ini zaman mutaakhir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu wa la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Ayat 51 surah Al-Maidah. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kamu. Wali-wali yang memimpin, kawan yang dipercayai, yang diharapkan untuk memberi pertolongan. Banyak negara-negara hari ini berwalak dengan Amerika, berwalak dengan Eropah, berwalak dengan Zionis. Maka jelas mana-mana negara yang berwalak dengan Zionis, ini walak kepada yang Tuhan sebut dalam Quran. Namun ikan berperang sehingga jadi celaru di antara satu sama lain. Ada pula orang semangat jihad tinggi pergi perang kata. Pergi perang kata. Pergi nak cari neraka lagi dah. Pergi. Ini Nabi sebut ni. Yang membunuh, dibunuh dua-dua dalam neraka. Pergilah pergi. Semangat tinggi sangat. Tamu ngaji. Nak jihad sangat pergi. Bukan jihad jadi jahat. Ini fitnah yang Nabi sebut di akhir zaman yang kita saksikan pada hari ini. Di antara tanda-tanda asyratus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman yang akan menghancurkan dunia. Namun disebut dalam hadis-hadis yang banyak akan berlaku, Islam akan menang sekali lagi. Akan berlaku malhamah kubra, peperangan dunia yang besar akan berlaku. Sebaik saja berlaku malhamah kubra, akan zahir Dajjal. Lepas zahir Dajjal, zahir Imam Mahdi. Imam Mahdi ni bukan orang pakak dia naik, oh saya Imam Mahdi, bukan begitu. Tidak. Ini akan berlaku dengan pada tanda yang disebut dalam hadis yang dibincang oleh ulama. Jangan naik atas sedikit saya Imam Mahdi itu pelawak, jangan. Jangan sesak. Orang ngaku jadi nabi pun ada, jadi Imam Mahdi pun ada, ramai ngaku jadi Imam Mahdi.
Siapa di Malaysia pun ada, di India ngaku Imam Mahdi. Belah mana dia nak ngaku jadi Imam Mahdi. Tu Mahdi gitu tu. Jangan buat ke. Jaga baik. Tapi akan berlaku Imam Mahdi yang sungguh-sungguh daripada keluarga Nabi. Imam Mahdi ini berkeluarga Nabi yang menyatukan Sunni dan Syiah. Sunni dan Syiah akan bersatu bersama dengan pemimpin ini yang mengembalikan semula orang Islam akan berkuasa balik. Wallahu a'lam.